Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini, saya akan membuat video tentang tutorial penggunaan Google Sheet. Berdasarkan situasi yang telah diberikan kepada saya, iaitu seorang pembantu kewangan di pusat membeli belah ditugaskan untuk merekod data tentang pendapatan 3 buah pangguangan pada bulan Januari dan perlu dibentangkan. Malangnya, dia tidak pernah menggunakan Google Sheet sebelum ini. Jadi, dalam video ini saya akan mengajarnya cara membuat jadual dan graf dalam Google Sheet. Mula-mula, anda perlu membuka aplikasi Google Sheet di dalam Google Chrome. Seterusnya, pastikan yang anda sudah mempunyai akaun Google untuk mengakses semua aplikasi yang terdapat di dalam Google. Klik pada butang ini untuk membuka aplikasi Google dan klik pada Sheets. Di sini, anda boleh lihat banyak jenis template yang anda boleh gunakan dalam kerja anda. Tapi, jika anda ingin yang baru dan kosong, anda klik saja pada blank. Dan ia akan keluar seperti ini. Anda boleh menggunakan ruang ini untuk menaik tajuk kerja anda. Seterusnya, jika anda ingin mengisi data di dalam Google Sheet ini, anda hanya perlu klik saja pada sel ini banyak 2 kali dan tulis tajuk anda. Siap, anda dapat melihat tajuk anda. Tetapi apabila anda klik pada sel B, tajuk anda tadi sudah hilang. Sama juga seperti anda klik di sel C. Jadi, apa yang anda boleh lakukan adalah klik pada sel A1 sehingga sel D1 dan klik pada merge cell, merge horizontally. Anda lihat bahawa pembahagi tadi sudah berhilang dan anda boleh nampak tajuk anda dengan jelas. Seterusnya, untuk membuat jadual, anda perlu memasukkan data. Jadi, anda klik pada sel di bawah tajuk tadi dan masukkan data yang anda inginkan. Jika anda siap masukkan data, anda boleh lihat yang data yang anda type tadi sudah menjadi separuh saja. Jadi, apa yang boleh anda lakukan adalah gerakkan tikus ini pada ruangan di antara pembagi di antara sel A dan sel B. Klik dan tarik sehingga data anda kelihatan dengan jelas. Juga di sebelah sini dan sini. Okey. Untuk jumlah jualan tiket, anda perlu mendarabkan bilangan penonton dan harga tiket. Jadi, saya ada cara yang mudah untuk anda mengira jumlah jualan tiket ini tanpa menggunakan kalkulator, iaitu tekan sama dengan, klik pada data yang ingin darabkan. Seterusnya tekan shift, bintang dan harga tiket dan tekan enter. Dan anda boleh lihat nilai tadi telah didarab secara automatik. Jadi, untuk memudahkan lagi kerja anda hanya perlu klik pada sel ini dan anda dapat lihat petak kecil ini, klik dan tarik ke bawah. Dan semua nilai telah didarab secara automatik. Seterusnya, untuk menambah pembahagi pada jadual anda perlu klik daripada sel 2 sehingga sel D7 dan klik borders dan all borders. Dan sudah siap jadual anda. Seterusnya, untuk menampakkan lagi kekemasan pada jadual anda boleh klik daripada sel A1 sehingga sel D7,
klik horizontal align dan center. Untuk membuatkan tajuk anda lebih menyelah, anda boleh klik pada tajuk anda, sel A1 sehingga sel B2, dan anda boleh tekan bold. Nanti anda akan menjadi lebih hitam. Dan anda perlu, selain itu, anda juga boleh mengubah saiz tulisan anda dengan cara klik pada tajuk anda, font size, dan besarkan lagi tulisan ini. Seperti yang anda tahu, harga tiket dan jumlah jualan tiket ni merupakan duit. Jadi, anda boleh menambahkan mata wang pada dua bahagian ini dengan cara pilih sel C3 sehingga D7, tekan more formats, dan bawah sekali anda dapat lihat Malaysia Ringgit. Ini kerana saya pernah menggunakan format ini. Jadi, jika pengguna yang baru, anda boleh klik more formats, more currency, dan cari Malaysia Ringgit. Dan anda boleh nampak secara automatik sudah muncul mata wang. Seperti dalam tugasan, saya perlu membuat 3 set jadual. Jadi, untuk memudahkan kerja saya hanya perlu pilih daripada sel A1 sehingga sel D7, tekan butang CTRL dan C secara serentak, dan pilih mana-mana sel, dan tekan butang CTRL dan V secara serentak. Anda boleh lihat jadual yang sama telah pun dibuat. Jadi, anda hanya perlu buang saja data yang anda tidak perlukan dan ubah tajuk anda mengikut tajuk yang seharusnya. Dan ini hasilnya. Setelah siap membina jadual, barulah kita boleh mula untuk membuat graf. Jadi, untuk membuat graf, kita perlu memilih dua daripada set data ini sebagai pemboleh ubah kita. Contohnya, saya memilih movie yang disiarkan dan bilangan penonton sebagai pemboleh ubah. Jadi, tarik saja bawah, kemudian klik insert chart. Dan sebuah carta telah pun dibina. Tapi, kita boleh ubah carta ini mengikut kesesuaian data. Caranya, klik pada kolom chart dan terdapat banyak pilihan carta yang anda boleh gunakan. Jadi, saya akan memilih carta donat. Setelah memilih carta yang anda inginkan, anda boleh mengubah tetapan pada graf ini dengan cara klik pada customize, dan anda boleh mengubah warna latar belakang graf ini seperti ini. Selain itu, anda juga boleh mengubah warna bingkainya juga seperti ini. Dan anda boleh lihat warnanya sudah berubah. Menu untuk mengubah tetapan pada graf tadi sudah pun hilang. Tapi, anda boleh mewujudkan semula dengan cara klik pada graf, klik 3 titik ini dan klik edit chart. Dan seperti anda lihat, menu tadi sudah pun muncul semula. Selain itu, anda juga boleh mengubah tajuk ini, tajuk carta, dengan cara klik 2 kali dan secara automatik keluar menu ini. Anda hanya perlu tekan butang backspace saja dan mengubah tajuk yang anda inginkan. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Seperti anda lihat, tulisan ini agak besar untuk tajuk. Jadi, anda boleh mengubah saiznya dengan klik pada
size font dan pilih mengikut kesesuaian ruangan. Itu anda juga boleh mengubah warna tulisan itu ikut kesukaan anda. Setelah anda siap mengubah tetapan pada graf ini, anda boleh mengubah saiz ni pula, iaitu dengan cara klik pada graf dan anda dapat lihat petak kecil ini. Klik saja, tarik atas untuk mengecilkannya, tarik ke bawah untuk besarkannya. Jadi saya akan kecilkan dan letak di sebelah jadual saya. Anda juga boleh menggunakan cara yang sama untuk membuat graf untuk jadual kedua dan jadual ketiga ini. Contohnya, saya ambil formula ubah yang sama. Seterusnya saya klik insert chart dan sebuah carta telah terbina secara automatiknya. Tapi anda boleh mengubahnya mengikut kesesuaian anda. Jadi saya akan ambil chart. Tadi saya terdapat dua tetapan yang saya tidak memberitahu, iaitu yang pertama adalah anda boleh mengubah warna bar ini dengan cara klik pada bar itu dan anda boleh mengubah warnanya ikut kesukaan anda. Selain itu, anda juga boleh mengubah satu sahaja bar dengan klik 2 kali pada bar yang anda inginkan dan ubah warna. Jadi, jika anda tidak suka, anda boleh buat warnanya kembali kepada asal dengan cara klik undo. Selain itu, anda juga boleh mengubah graf ini menjadi 3D dengan cara klik chart style dan klik pada 3D. Anda juga boleh membesarkannya. Ya. Siap. Dan tajuk juga boleh diubah dengan cara yang sama seperti tadi. Klik 2 kali pada tajuk dan ia akan keluar. Anda boleh ubahnya. Dan setelah anda siap mengubah tetapannya, anda boleh mengubah saiznya pula dengan cara klik saja pada graf, tekan klik pada petak kecil dan tarik ke atas dan letakkan di sebelah jadual. Tapi jika anda tidak menyukai graf ni, anda boleh membuangnya juga dengan cara klik pada 3 titik ini dan klik chart, klik delete chart. Dan anda boleh kembalikan semula dengan klik undo. Selain itu, anda juga boleh membuat salinan carta ini dengan klik copy chart dan anda boleh mengalihkan carta ini ke aplikasi lain seperti Google Doc. Setelah siap jadual dan graf, anda melihat kerja anda agak serabut. Jadi, untuk kemaskan lagi kerja anda boleh mengalihkan graf dan jadual ini. Contohnya, graf ini anda klik saja pada graf dan gerakkannya ke atas. Manakala untuk gerakkan jadual, anda perlu pilih semua sel. Contohnya daripada sel A20 sehingga sel D26. Alihkan tertikus pada jadual sehingga anak panah menjadi simbol tangan dan tariknya ke bawah. Sama juga dengan jadual kedua. Jadi sekarang kerja ini sudah kelihatan lebih teratur. Seterusnya, saya akan mengajarkan satu lagi graf yang membandingkan ketiga-tiga set data ini. Mula-mula, anda perlu memilih satu formula ubah daripada ketiga-tiga set data. Contohnya, saya akan mengambil jumlah jualan tiket sebagai formula ubahnya. Pilih sel D2 sehingga sel D7. Kemudian tahan
ke kunci CTRL dan tarik D17 sehingga D22 dan satu lagi D29 ke D34. Okey, sekarang anda sudah memilih ketiga-tiga set data dengan pemboleh ubah yang sama. Kemudian klik insert chart dan sebuah carta telah terbina yang membandingkan ketiga-tiga set data. Tapi saya ingin mengubahnya menjadi carta garisan. Okey, seperti anda lihat di sini, terdapat petunjuk warna biru, merah dan kuning. Anda boleh mengubahnya mengikut tajuk. Ya, contohnya, garisan biru ini melambangkan wayang TGV. Anda boleh type-nya menjadi wayang TGV. Dan tekan enter. Seperti biasa, anda boleh mengubah saiz tulisan dan warna mengikut kesesuaian. Okey, ulang langkah yang sama pada petunjuk merah dan petunjuk kuning. Ya, terdapat tetapan tambahan yang anda boleh ubah pada graf ini. Contohnya, anda boleh menambahkan garisan pada paksi Y ini dengan cara klik di grid line and text dan tik pada major text. Anda juga boleh mengubah menjadi minor text. Dan satu lagi, anda juga boleh mengubah skala pada paksi Y dengan cara klik pada vertical axis dan scale factor ni, dan klik pada scale factor. Anda boleh mengubah mengikut kesesuaian. Setelah siap, klik pada graf dan ubah saiz graf dan tariknya letakkan di bawah. Okey. Akhir sekali, saya akan mengajak anda untuk menggunakan formula dan mendapatkan jumlah pendapatan, adakah jumlah pendapatan melebihi 25 juta, bilangan penonton teramai dan bilangan penonton tersikit untuk setiap panggung wayang. Yang pertama, untuk jumlah pendapatan, anda boleh klik di sel ini dan typekan formula ini. Data, anda mestilah memilih data daripada jumlah jualan tiket mengikut panggung wayang. Contohnya, yang pertama ini adalah TGV. Jadi, kita akan mengambil sel daripada sel D3 sehingga sel D7. Selepas itu, tekan butang enter. Dan secara automatiknya, nilai itu akan dikira. Formula ini akan membantu anda mencari hasil jumlah jualan tiket itu. Dan gunakan formula yang sama untuk JSC dan MBO. Seterusnya, setiap panggung wayang mempunyai sasaran untuk jumlah pendapatan pada bulan Januari, iaitu sebanyak 25 juta. Jadi, saya akan mengajak anda menggunakan formula ini untuk mengetahui sama ada jumlah pendapatan bagi ketiga-tiga panggung wayang ini melebihi ataupun tidak 25 juta ribu. Jadi, klik di sel ini dan typekan formula ini. Untuk set data, anda akan memilih jumlah pendapatan bagi setiap panggung wayang, iaitu dari sel G45 sehingga I45. Dan tekan enter. Dan secara automatiknya, ia akan memberitahu bahawa TGV ini tidak melepasi sasaran 25 juta. Manakala JSC pula melebihi daripada 25 juta.
Selepas itu, untuk menentukan bilangan penonton teramai, anda boleh menggunakan formula ini, iaitu klik pada sel ini dan klik pada functions dan klik pada max. Untuk set data, anda seharusnya pilih bilangan penonton bagi setiap panggung wayang, iaitu daripada set B2 sehingga B7 dan tekan enter. Dan ia akan menunjukkan bilangan penonton teramai untuk panggung wayang itu. Manakala untuk bilangan penonton tersikit pula, anda boleh menggunakan formula ini, iaitu klik di sel ini, klik pada function dan klik pada min. Dan dataset menggunakan data yang sama, iaitu bilangan penonton, dan klik butang enter. Dan di sini kita dapat mengetahui bahawa bilangan penonton tersikit untuk TGV adalah 100,000. Dan ulang langkah yang sama untuk panggung wayang GAC dan MBO. Dan seterusnya, untuk menampakkan jadual ini menjadi lebih kemas, pilih sel F44 sehingga I48, klik border dan klik all border. Dan akhir sekali, klik pada horizontal align dan klik pada center. Jadi itu sajalah untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.